Siapa pun kita, tak kiralah calon yang sedang berkempen ke siapa-siapa pun kita, agak kata geram dengan orang ke tak puas hati dengan mana-mana orang, janganlah duk meneraka ke orang. Tak boleh. Mulut tu jaga sikit. Sering saya sebutkan, dalam hidup jangan berlebihan dalam 3 perkara. Yang pertama sekali adalah seorang pemimpin itu hendaklah dia seorang yang rendah diri, tawadhu', being humble, dare to be little, apa lagi? Dan sedia untuk ditegur dan dinasihati. Sedia untuk ditegur dan dinasihati. Kalau jenis pemimpin tak boleh nak ditegur langsung, asal orang nasihat, orang tegur dia melenting, dia mengamuk, saya ingat berhenti je lah. Berhenti je lah. Dia kalau pemimpin, dia kena ada sifat jiwa besar, sedia untuk dinasihatkan, ditegur. Bukan kata orang-orang kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sendiri pernah ditegur. Ada di kalangan sahabat Nabi, waktu tu Nabi mengarahkan untuk pasang kemah dalam satu peperangan, pasang kemah. Kemudian seorang sahabat tu dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, pasang kemah di sini ni wahyu daripada Allah Ta'ala ke ataupun pandanganmu sahaja ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi? "Ini pandangan saya saja, bukan wahyu dari Allah, pasang kemah kat sini ni." Maka sahabat Nabi tu pun mencadangkan, "Ya Rasulullah, saya mencadangkan untuk kemah ni dipasang di satu tempat yang lain, yang dia sebutlah apa dia punya kebaikan dia, dan dia bagi tahu apa manfaat dia semua." Maka Nabi pun bersetuju dengan cadangan tersebut. Kalau kita nak ikutkan ya, Nabi ni ilmunya belajar langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi malaikat Jibril. Kalau ada orang datang nak tegur Nabi kalau ikutkan kita lah, bukan Nabi, kita lah. Boleh je kita jawab balik, apa dah pandai, aku ni Nabi ke tahu tak? Nak suruh ubah-ubah pula pasang sini-sini ya, taat pada pemimpin. Tak. Selagi benda tu dia ada manfaat, dia ada faedah, dan dia ada sesuatu yang boleh bawa kebaikan, maka Nabi meraihkan teguran, nasihat dan juga pandangan. Samalah macam Salman Al-Farisi yang mencadangkan dalam perang Khandaq tu kan, ataupun perang Ahzab, untuk digali parit. Digali parit. Sebab dalam budaya tradisi peperangan orang Arab, gali parit ni bukan satu benda yang familiar ataupun benda yang menjadi tradisi mereka, bukan. Rare lah, barang rare lah, benda tak pernah dibuat. Tapi sebab Salman Al-Farisi ni dia dia belajar orang luar, dapat ilmu banyak daripada luar. Kalau kita hari ni anak-anak balik pada overseas lah, belajar luar negara. So dia bawa strategi tu, dan rupanya Nabi SAW menyambut baik cadangan tersebut. Maknanya Nabi ni seorang mesra teknologi, mesra untuk menerima pandangan dan meraihkan nasihat ataupun teguran maupun idea-idea baru. Ini baru pemimpin, baru syok ada pemimpin macam ni. Dia tak ada bersifat keras kepala, dia seorang, itu orang nasihat tak mau terima. Tak boleh macam tu. Dan antara salah satu momen yang paling saya teruja sekali dan paling saya rasa sebab sekali adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur, dan kali ini bukan ditegur oleh manusia lagi dah, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ditegur oleh Allah, iaitu dalam peristiwa di mana Nabi didatangi oleh beberapa orang yang menanyakan 3 soalan. Soalan pertama ditanyakan pada Nabi. Tak, maknanya soalan ni kalau Nabi dapat jawab dengan betul, tepat, maknanya kata mereka, ini betul Nabi yang ori. Kalau tak dapat jawab dengan betul, ini Nabi tipu, palsu, fake, scammer, macam-macam lagi. So, soalan yang ditanyakan pada Nabi adalah antaranya soalan tentang siapakah raja yang menguasai barat sampai ke timur. Siapakah pemuda-pemuda yang tidur dalam gua selama beratus tahun? Apa yang kau tahu wahai Muhammad tentang roh? Jadi soalan-soalan ni semua, kalau Nabi kita dapat jawab, maka mereka tu kata bahawa mereka percaya bahawa Nabi kita ni adalah utusan Allah Ta'ala betul. Bukannya syok sendiri ke apa.
Jadi Nabi kita pula kebiasaan apa-apa soalan daripada umat, Nabi akan jawab setelah mendapat wahyu dari Allah. Sebab kita pun tahu Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak akan bercakap sesuatu itu mengikut hawa nafsu. Apa bahasa budak sekarang? Palatau. Nabi bukan jenis palatau. Nabi tunggu dulu wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi suruh orang yang tanya soalan tu balik dulu, esok aku bagi jawapan. Balik dulu, esok aku bagi jawapan. Tengok-tengok wahyu tak datang-datang, wahyu tak turun-turun. Esoknya dia orang tu pun sampai. Muhammad, apa jawapan? Nabi tak dapat jawab. Nabi kata balik dulu, esok aku bagi jawapan. Esok demi esok demi esok demi esok, akhirnya tak dapat jawab tu berapa lama tergantung tak dapat jawab Nabi SAW. Iaitu selama hampir 2 minggu. Hampir 14 malam. Wahyu tak turun-turun. Nabi tak jawab. Nabi tak dapat jawab. Rupanya akhir Nabi SAW ditegur oleh Allah Ta'ala. Rupanya ini sebabnya. Kata Allah Ta'ala, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Janganlah engkau mengatakan yang kau akan buat sesuatu itu esok, melainkan jawablah terlebih dahulu insya-Allah. Insya-Allah. Rupanya Allah Ta'ala nak tegur Nabi kita hanya kerana tak sebut insya-Allah je pun. InsyaAllah ya. Bukannya Nabi buat dosa, keingkaran, buat maksiat. Tak. Hanya tak sebut insyaAllah ya. Nabi kita ditegur langsung direct oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun dalam pada itu kagum saya. Nabi sikit pun tak berasa hati, tak berkecil hati. Apa budak sekarang kata apa? Koyak. Nabi tak koyak langsung. Jiwa tak koyak langsung. Bayangkanlah kalau Nabi agaknya bersifat mudah kecewa, cepat putus asa, mudah nak merajuk, membawa hati yang lara. Islam tak sampai ke Malaysia ni tuan-tuan. Islam tak sampai ke Malaysia, ke Putrajaya, ke Selangor, ke Kedah ni tak sampai Islam. Tapi Nabi ni bermodalkan jiwa yang besar, rendahnya hati baginda Nabi, kerendahan hati, tawadhu'nya Nabi itu, dan sedia ditegur dan dinasihati. Maka tengok apa jadi Islam hari ini tersebar luas. Ini berkat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ingat tu yang pertama. So pemimpin yang kita nak pilih dari cakapnya, daripada penampilannya, daripada pengalaman kita bersama mengikuti berita-berita tentangnya, kita nampak bahawa dia ni orang yang humble, rendah diri, bukan menyombong, hidung tinggi, bukan jalan mendabik dada, bukan. Dia bukan jenis macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita nak pilih pemimpin ni adalah di kalangan mereka yang bukan jenis gila kuasa. Mereka ini bukan daripada jenis mabuk gilakan kekuasaan. Ustaz, memang ada ke orang jenis gila kuasa? Apa tak adanya? Sebab itu dibincangkan oleh para alim ulama bahawa ada satu jenis penyakit, kata Imam Ghazali rahimahullah, penyakit yang disebut sebagai hubbul jah ataupun hubbul riyasah. Kecintaan yang melampau terhadap jawatan. Dia dia panggil macam tu lah lebih kurang. Dia jipang, gila pangkat, gila kawasan, gila kuasa. Dia macam tu lah lebih kurangnya. Sedangkan ingatlah, tak kiralah calon-calon kan yang sedang berkempen ataupun siapa sajalah yang nakkan jawatan, pangkat apa sekalipun, Nabi SAW pernah berpesan, innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakuna nadamatan yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, satu hari nanti kamu akan bercita-cita besar nak jadi pemimpin. Padahal kekuasaan itu nanti kelak menjadi satu penyesalan baginya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik itu kawan-kawan semua, teringat saya kata-kata Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad,
apa tanda seseorang itu dia ni sudah mabukkan kekuasaan, gila kuasa, dah tak pedulikan orang, dia tak peduli dah, dia mengenepikan soal-soal moralnya semua, tak ada, dia apa tu, janji dia dapat kekuasaan tersebut. Apa tanda-tandanya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah hafizahullah, ma min ahadin ahabbar riyasah illa al-hasad wa bagha wa tataba'a uyuban nas wa kariha an yuzkara ahadun bi khairin. Kata Fudail bin Iyad, tidaklah seseorang yang sudah gila kuasa melainkan dia akan ada buruknya perangai 3 perkara. 3 perkara buruknya perangai yang akan ada pada dia, obviously nampak pada dia. Ni tengok. Ni saya cakap ni, tuan-tuan tolong ingat, tolong kongsikanlah dengan kawan-kawan yang lain. Tanda orang gila kuasa, mabukkan kekuasaan. Pertama, iaitu tadi saya dah sebutkan, ini saya sebutkan terjemahannya. Pertama, dia mudah sangat berdengki dengan orang. Mudah dengki dengan orang. Walaupun dengki ni, kalau dalam bahasa Arab disebut al-hasad. Hasad tu maknanya dengki. Tapi kita orang Melayu bantai semua. Hasad, dengki terus. Dua-dua. Dengki kuasa 2. Dengki sangat tu. Dia ada juga dengki yang dibolehkan. Dia macam dengki tapi dia bukan yang haram. Kalau yang hasad tu, itu haram hukum dia. Iaitu mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain ada pada dia dan dilenyapkan nikmat yang ada pada orang tu. Tu hasad, yang tu haram hukum dia. Dia ada juga dipanggil ribtah. Ribtah ni maknanya dia nakkan juga apa yang orang lain dapat tanpa orang tu lenyap nikmat dia. Maksudnya orang tu punya nikmat maintain, ada, masih ada, harta, pangkat, follower apa, follower pun masuk. Itu maintain pada dia. Tapi dia pun dapat benda sama tu, ribtah. Ada satu lagi dipanggil munafasah. Munafasah ni maknanya apa? Persaingan. Tak kiralah, mungkin daripada parti sana, calon daripada parti sana, kempen, manifesto dia nak bagi itu, dia nak bagi ni, bagi itu, bagi ni. Yang dan pengalaman yang lepas pun, masa dia dilantik pun, memang dia buat kerja tu. Kemudian ada calon di sebelah parti ni pula, dia nak buat manifesto dia, janji dia nak buat ini, pembangunan ini, menyelesaikan masalah ini, apa yang merundung masyarakat, dia nak cuba selesaikan dengan kadar segera, pumpang. Jadi maknanya apa? Itu dia bersaing untuk nak memberikan yang terbaik. Itu tak apa. Yang tak bolehnya dengki. Dia nak benda hak daripada orang tu habis lingkup hidup. Tak boleh lah. Yang kedua, tanda orang gila kuasa adalah dia sibuk dan suka sangat mencari keaiban orang. Mencari lemah orang tu. Apa yang kawan tu tersalah, tersasul, cakap, dia buka balik. Faham lah tuan? Mencari keaiban orang. Setiap di kalangan kita ni semua ada aib masing-masing. Tapi satu benda yang kita kena rasa syukur, Allah Ta'ala tutup aib kita. Orang tak tahu. Kalau orang tahu, hilang hormat terhadap kita. Tentang apa yang dia orang tahu tentang aib kita selama ni. Dan yang ketiga, orang yang gila kuasa, mabukkan kekuasaan ini, dia takkan mengaku atau akui kebaikan orang lain yang sudah dibuat. Orang lain ada kebaikan, bagusnya dia, tapi dia tak recognize. Dia tak recognize langsung. Dia tidak mengiktiraf langsung kebaikan orang lain. Ini tanda orang mabuk kuasa, kata Fudail bin Iyad. Moga-moga kita dijauhkan. Dan calon-calon yang ada pun dijauhkanlah daripada perangai-perangai macam itu. Yang kedua. Yang ketiganya adalah pemimpin yang kita nak pilih yang bagus ini adalah sifatnya cakap serupa bikin. Cakap serupa bikin. Apa makna cakap serupa bikin ini? Iaitu seorang pemimpin, kalau dia sudah pun berjanji, maknanya dia kena betul-betul buat. Dia jangan, janji itu apa, pumpang, lalah, sudahnya apa pun tak ada. Jangan macam tu. Kita orang Islam, kita diajar supaya dalam kehidupan kita ni, jangan jadi macam orang munafik. Orang munafik, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Wa idza tumina khana. Bila diberikan amanah kepercayaan, dia khianat.
Duit lah, jawatan lah, apa semua songlap sana sini. Itu khianat. Itu munafiknya perangai. Apatah lagi bila dia bercakap, wa idza hadasa kazaba. Bila bercakap dia berbohong, dusta, nista sama sekali. Jangan. Dan saya pun ambil kesempatan ni lah, saya nak kongsikan. Walaupun saya dah dan kita semua pun maklum, pihak tersebut pun dah pun menarik balik dan memohon maaf atas keterlanjuran cakapnya itu. Terkejut saya apabila baca berita di mana seseorang ni dia kata siapa yang undi parti sana masuk neraka. Jadi tak sepatutnya seorang Muslim, tak kiralah dia daripada mana, latar belakang apa, tak sepatutnya cakap begitu. Sebab penentuan antara syurga dan neraka ini bukan kerja kita makhluk, tapi kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketentuan dari Allah. Jangan, dia dalam sejarah memang ada orang-orang macam tu, main menerakakan orang. Memang ada. Di zaman Bani Israel dulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, kata Nabi, dulu ada dua orang laki-laki zaman Bani Israel, seorang ahli ibadat, seorang lagi ahli maksiat. Yang ahli ibadat ni kerja ibadat lah siang malam. Maksiat tu maksiat lah. Cuma ahli ibadat ni satu hari dia menasihatkan, dia pergi ceramah sikit dekat ahli maksiat tu. Macam-macam lah nasihat dia, suruh berubah lah, kembali ke pakai jalan lah, bertaubat lah semua. Yang ahli maksiat tu bengkak dia, bengang entah macam mana, seolah macam peduli aku lah, aku nak apa bahasa budak-budak sekarang apa, kubur masing-masing lah. Macam tu lah. Ahli ibadat tu macam bengang lah, cakap elok-elok kau sembuh aku macam tu pula. Akhirnya dia kata, jenis macam kau ni tak ada harapan ke syurga. Jenis macam kau ini tak ada laluan langsung nak ke syurga. Seolah dia nak kata kau ni neraka punya orang lah. Kan? Takdir Allah Ta'ala, dua-dua tu meninggal dunia, dihadapkan di hadapan Allah. Allah Ta'ala tanya kepada ahli ibadat tu, yang menentukan syurga neraka ni semua dalam ilmu engkau lah. Engkau boleh tahu ke dia ni syurga ke, dia ni neraka punya orang? Speechless ahli ibadat tu, tak tahu nak cakap apa, senyap dia. Akhirnya Allah Ta'ala titahkan kepada ahli maksiat tu, masukkan ahli maksiat tu ke dalam syurga dengan rahmatku, dan masukkanlah yang ahli ibadat tu ke dalam neraka dengan kemurkaanku. Ingat, jangan main-main soal meneraka kau orang, menghukum, jangan, tak boleh. Kan, jadi walau dia dah menarik balik dan mohon maaf, sebagai ingatan bersama kita semua, siapa pun kita, tak kiralah calon yang sedang berkempen ke siapa-siapa pun kita, agak kata geram dengan orang ke, tak puas hati dengan mana-mana orang, janganlah duk meneraka ke orang, tak boleh. Mulut tu jaga sikit. Sering saya sebutkan, dalam hidup jangan berlebihan dalam 3 perkara. Pertama, jangan berlebihan makan, banyak sangat makan, fikiran jadi tumpul, badan jadi lemah, muka tak ada seri, tidur membuta memanjang. Ada. Yang kedua, jangan berlebihan tidur memanjang, lepas tu bangun jadi zombie, bangun meninggi hari dah. Dan yang ketiga, jangan berlebihan cakap. Banyak sangat cakap boleh bawa dosa boleh bawa pada neraka, na'udzubillah.